InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan kuliah kita. Minta maaf minggu lepas 2-3 hari tak dapat nak bersama-sama dalam kuliah duha kerana travelling lah, musafir minggu lepas. Jadi perjalanan tidak mengizinkan lah, sebahagian daripada mungkin sehari 2 tak dapat berkuliah. Jadi alhamdulillah pada hari ini insya-Allah kita akan sambung kuliah kita, dan insya-Allah pada hari ini bersempena dengan Zulhijjah, kita akan membuat tajuk Tadhiyah. Tadhiyah ni ialah pengorbanan. Dan pengorbanan yang kita maksudkan di sini bukan hanya setakat sembelih lembu, sembelih kambing korban, tetapi kita akan melihat konsepnya, konsep Tadhiyah. Dan kemudian selepas itu kita akan melihat macam mana proses tarbiyah untuk kita membina kekuatan Tadhiyah itu, insya-Allah. Jadi pada pagi ini mari sama-sama kita memulakan dengan kita merendahkan hati kita, minta pada Allah, ya Allah jauhkanlah kami, ya Allah jauhkanlah kami daripada syirik, jauhkanlah kami daripada murtad, jauhkanlah kami daripada dosa-dosa dan munkar. Kemudian kita minta pada Allah, ya Allah hidupkan kami bersama Islam dan perjuangan Islam. Dan kita minta kepada Allah, matikan kami dalam keadaan berjuang pada jalan-Mu, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghis. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita sama-sama ingin melihat satu tajuk yang agak besar. Tajuk itu adalah tajuk pengorbanan ataupun At-Tadhiyah. Dan tajuk ini sebenarnya ialah merupakan salah satu tajuk yang penting kepada mereka yang berada di akhir zaman, terutamanya kerana kita berada di atas jalan dakwah, jalan tarbiyah, jalan jihad. Pada akhir zaman ini kita tidak boleh lari daripada Tadhiyah. Tadhiyah ini tidak lari daripada pengorbanan. Jadi pengorbanan di sini ialah satu perkara yang asas untuk sampai kepada kesempurnaan amal. Untuk sampai kepada kesempurnaan amal, maka kita perlukan kepada At-Tadhiyah. At-Tadhiyah ini adalah pengorbanan. Dan ibadah korban yang kita sering dengar di bulan Zulhijjah
bersempena dengan hari raya Aidiladha yang kita selalu sambut selepas daripada haji dilaksanakan wukuf, maka kita pun menyambut Aidiladha lepas kita menyempurnakan haji itu. Maka kita ingin memahami konsep tadhiyah ini insya-Allah pada hari ini. Sebagai mukadimahnya, saya ingin memetik apa yang digambarkan oleh Al-Banna rahimallah, Al-Syahid Al-Banna, Hasan Al-Banna rahimallah, berkenaan dengan tadhiyah ini. Apa yang digambarkan dia kata pengorbanan tadhiyah itu, yang dimaksudkan itu ialah mengorbankan jiwa, harta, masa, kehidupan. Mengorbankan jiwa, harta, masa, kehidupan dan segala sesuatu untuk mencapai matlamat. Jadi matlamat kita apa? Matlamat kita ialah mendapat mardatillah, kita mendapat redha Allah, itu matlamat kita. Jadi matlamat kita ialah mendapatkan redha Allah, itu yang paling tinggi. Jadi paling tinggi itu ialah kita mendapat redha Allah. Wa ridwanu minallahi akbar, zalika huwal fawzul azim. Keredaan Allah yang paling besar sekali, dan itulah merupakan pencapaian yang paling agung yang boleh dicapai. Dan untuk mendapat redha Allah itu, maka kita mempunyai hadaf, matlamat-matlamat yang kecil. Redha Allah ni paling besar. Dan apakah matlamat yang kecil itu? Yang pertama, untuk dapat redha Allah, mestilah kita sentiasa dalam keadaan ubudiyah. Ubudiyah maknanya sentiasa beribadah, lillahi wahdah, beribadah kepada Allah semata-mata sahaja, tak ada tempat lain dah. Yang kedua, untuk kita melaksanakan ubudiyah yang kamilah, ubudiyah yang sempurna, ialah hendaklah kita menegakkan sistem Islam, sistem Allah. Menegakkan sistem Allah, sehinggalah hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah ke atas din. Kullu lillah, din itu semuanya adalah milik Allah. Jadi di sinilah kita lihat, untuk kita mencapai matlamat mardatillah itu, maka tak boleh lari melainkan kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan, kata Allah, jin dan manusia melainkan ibadah kepada aku. Jadi maknanya kita ni nak dapat redha Allah mesti ibadah, ubudiyah. Dan ubudiyah pula bukan sembahyang saja, bukan puasa sahaja, bukan baca Quran sahaja, bukan zikir sahaja, bukan naik haji sahaja. Ubudiyah ni ialah menegakkan seluruh Islam di atas muka bumi ini. Di atas muka bumi ini. Inilah yang Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mahu menjadikan di atas muka bumi ini pengganti aku, khalifah. Maknanya khalifah ni pemimpin yang memimpin dunia dan yang mengurus dunia. Jadi matlamat kita ni besar, bukan kecil. Kalau setakat sembahyang, puasa senang. Sembahyang je dah senang. Tapi dia bukan sembahyang aja, dia bukan puasa aja, dia bukan zakat je, dia bukan haji saja. Dia ada aktiviti lain, ada perkara lain, iaitu menegakkan sistem Allah. Jadi nak menegakkan sistem Allah ini, bagaimana yang digambarkan sebagai menjadi pemimpin kepada seluruh alam ini, menjadi rahmat kepada sekalian alam, rahmatul lil alamin, ya, rahmat kepada sekalian alam, menjadi pemimpin kepada sekalian alam ini, maka kita perlukan kepada kesungguhan dan perjuangan. Jadi sepatutnya kita kata, dan tidak akan berlaku perjuangan di dunia ini, tidak akan berlaku jihad di dunia ini tanpa pengorbanan bersama-sama dengan perjuangan. Jadi perjuangan itu mesti ada pengorbanan. Jadi kalau kita ingat, Islam ni setakat sembahyang puasa je, sama macam orang Hindu. Ingat agama dia sembahyang, mungkin puasa, dia ada puasa juga kan. Jadi kita ingat Islam ni ibadah saja, ibadah khusus. Jadi sebenarnya Islam ni adalah al-ibadah dan seluruh kehidupan. Sebab tu Allah gambarkan dalam surah Al-An'am, qul, katakanlah, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solat aku, munajat kita, doa kita, sembahyang kita,
wa nusuki, dan seluruh kehidupan aku, fokus kehidupan aku itu, wa nusuki, seluruh kehidupan aku, fokus kehidupan aku, wa mahyaya, hidupnya aku di sini, wa mamati, dan matinya aku di sini, lillahi rabbil alamin. Jadi Allah gambarkan bahawa seluruh hidup kita ni mestilah untuk Islam, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah. Maka untuk kita melaksanakan itu, maka kita tak boleh buat melainkan kita mesti ada perjuangan. Dan untuk berjuang, tak boleh berjuang jihad, tak ada. Kita janganlah cakap aku ni nak berjuang perjalanan Allah, aku ni nak bersama dengan Taifah Mansurah, aku ni nak bersama dengan kemenangan, aku ni nak bersama dengan Al-Haq. Jangan kita kata kita ni nak bersama Al-Haq kalau kita tak sanggup berkorban. Berkorban ini disebut ni kesempurnaan kepada jihad, kesempurnaan kepada ibadah, kesempurnaan kepada Islam kita ialah at-tadhiyah. Kita berkorban. Maka apakah yang dimaksud dengan berkorban ini? Saya ulang apa yang digambarkan oleh Al-Banna rahimahullah. Dia kata apa? Al-Imam Syekh Al-Banna rahimahullah, dia kata pengorbanan itu ialah kita mengorbankan sacrifice, jiwa, harta, masa, kehidupan dan segala sesuatu untuk mencapai matlamat tadi, mardatillah. Dan tanpa pengorbanan maka tidak ada perjuangan. Janganlah kita kata kita nak akhir zaman ni, kita nak mudah-mudah aja, nak senang-senang aja. Lepas tu dalam konteks hadis, tiga kelompok yang apa namanya berpecahnya orang Islam tu. Yang pertama kelompok yang menyelamatkan diri, kelompok yang bersama kekufuran, kelompok yang berjuang. Yang ketiga kan. Jadi kenapa kelompok yang pertama Nabi kata binasa? Kerana dia tidak berjuang. Dia takut lari. Dia takut lari masuk hutan. Bukan kita kata siapa yang masuk hutan dia takut, bukan. Saya nak sebut sini konsep hati itu, hati yang tidak mahu berjuang. Dia melarikan diri. Yang ini binasa. Yang kedua, kufur yang bersama Dajjal, memang confirm binasa. Yang ketiga, berjuang. Dan berjuang ini mempertahankan din dia, iman dia, dengan keluarga dia, dengan ahli dia tadi, maka mereka inilah yang akan untung. Dan perjuangan tidak akan sempurna melainkan dengan adanya at-tadhiyah, pengorbanan. Dan inilah insya-Allah kita akan bincang pada hari ini tentang ini. Sebab itulah paling tinggi mereka yang berkorban pada jalan Allah itu, paling tinggi ialah asyhad fi sabilillah. Jadi syahid itu namanya mati di atas jalan Allah. Mati di atas jalan Allah tu setinggi-tinggi cita-cita orang yang berkorban. Jadi orang berkorban ni, apa yang kita dapat? Tuan-tuan perempuan, apa yang kita ada kat dunia ni? Kita ada banyak harta ke? Tak ada harta sangat. Ada nama terkenal ke? Tak terkenal pun. Ada pangkat pun, alah pangkat berapa tinggi sangat pangkat kita. Pengarah, ketua pengarah. Yang di Pertuan Agong paling tinggi. Presiden, Perdana Menteri yang paling tinggi. Tak seberapa pun. Kemudian kita lihat apa lagi ada? Keluarga yang banyak, keluarga pun tak tahu apa-apa sangat. Jadi lihat apa yang ada pada kita hari ini, yang kita nak cita-cita nak dapat tadi, tidaklah tinggi. Yang paling tinggi, kita keluar daripada dunia ini mendapat ahsanul khatimah, kematian, penutup yang paling baik, iaitu asyhad fi sabilillah. Jadi orang yang berkorban ni, kalau berkorban setakat supaya keluarganya boleh makan minum, berkorban setakat supaya dia boleh menjadi Perdana Menteri, sanggup buat apa sahaja, ataupun jadi menteri, ataupun berkorban supaya dia menjadi seorang yang penting di dunia ini, maka korban tu tak sampai kepada kekuatan, kesempurnaan. So korban yang sempurna ialah hidupnya, matinya untuk mendapat redha Allah. Mati yang terbaik ialah syahid fi sabilillah. Sebab tu tuan-tuan, pada pagi ni kita kena memperbaharui niat kita. Ya Allah, ya Allah, kalaulah Engkau izinkan aku hidup, maka hidupkanlah aku dalam Islam dan perjuangan Islam. Islam dan perjuangan. Jangan cakap Islam saja, Islam dan perjuangan. Sebab orang Islam tanpa perjuangan binasa. Siapa sebut? Nabi sebut dalam hadis yang saya baca kan. Dia Islam tapi tak ada berjuang, tak terfikir pun nak menghidupkan Islam dalam diri dia, keluarga dia. Tak terfikir pun nak menghidupkan Al-Quran dalam diri dia, keluarga dia, sekitar. Maka binasa. Binasa. Walaupun dia kaya, dia jadi Perdana Menteri Malaysia, dia jadi Perdana Menteri dunia, dia jadi Sultan dan Agong, tapi tidak ada dalam hatinya, dalam fikiran dia
mahu mengislah diri dia, menegakkan Islam dalam dirinya, kehidupannya, maka sebenarnya dia binasa. Binasa. Hakikatnya macam itu. Tetapi yang tidak binasa apabila dalam fikirannya, dalam hatinya benar-benar mahu bersama Islam, al-Islam, dan kemudian berjuang bersama Islam, baru dia tak binasa. Jadi sebab itulah sia-sia kita kerja siang malam pagi petang, belajar siang malam pagi petang, berusaha, berniaga, projek macam-macam, tapi akhirnya Islam tidak boleh tumpang. Saya guna perkataan tumpang. Islam tak boleh dimanfaat dengan apa yang ada pada kita. Kita pandai, tapi setakat pandai kita je. Ada PhD sampai 10 PhD, tapi setakat kita je nak cari makan. Ataupun kita ada profesional kerja, kita engineer, kita ada medical, doktor, kita ada macam-macam, tapi setakat kita saja, untuk kita, untuk keluarga kita. Maka yang itu tidak sampai, tak sampai. Sia-sia. Sebab apa? Tak sampai kepada redha Allah. Redha Allah, Islam dan perjuangan. Sebab tu Allah sebut wajahidu fillahi haqqa jihadi. Maka berjihadlah kamu pada jalan Allah haqqa jihadi, dengan jihad yang sebenar. Bertakwalah kamu kan. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Taqullah ittaqillah. Taqullah haqqa tuqatih. Bertakwa semaksimal takwa. Ini maksudnya berkorban. Maka di sinilah kita lihat Allah Subhanahu Taala telah memberikan kepada kita sebagai manusia ini amanah. Amanah. Manusia tak sama macam, apa beza kita dengan kucing? Kita jaga kucing yang kita bagi makan. Apa beza kita dengan ayam? Apa beza kita dengan gunung yang besar, hebat? Apa beza kita dengan bumi? Kenapa manusia ni dijadikan sebaik-baik kejadian? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan? Dijadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Summa radadnahu asfala safilin. Tetapi dikembalikan dengan seburuk-buruk pengembalian. Patah balik seburuk, lebih hina daripada ayam. Manusia yang tak ada Islam ni, manusia yang tak ada pengorbanan, tidak ada perjuangan Islam, dia mati lebih hina daripada ayam. Lebih hina daripada ayam. Ayam dia hidup mengikut sunnah, apa Allah perintah. Dia tak pernah langgar perintah Allah, ayam. Tapi dia ikut. Dia tak pernah langgar. Kita manusia, kalau kita tidak ada Islam dan tidak berjuang untuk Islam, maka sebenarnya kita melanggar perintah Allah. Sebab itulah dan Allah menggambarkan kepada kita dalam satu ayat surah Al-Baqarah ayat 143. Tak maaf, mata kurang alert pada pagi ni. Banyak sangat air ni. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini surah Al-Baqarah ayat 143. Demikianlah kami jadikan kamu. Kami jadikan kamu. Kamu ni siapa? Kita. Orang beriman, orang Islam yang hidup bersama Islam dan perjuangan Islam. Sebagai umat yang wasata. Umat yang pertengahan. Wasata ni sesuai dengan fitrah manusia. Wasata ni bukanlah maknanya kita boleh bersama dengan semua orang. Kemudian kita ikut semua orang. Itu bukan maknanya pertengahan. Pertengahan bukan maknanya majoriti. Tak semestinya. Wasata ini ialah golongan wasatiyah. Pertengahan yang Allah maksudkan sini ialah yang sesuai dengan fitrah manusia. Dia tak jadi binatang, dia tak jadi syaitan, dia tak jadi malaikat, dia tak jadi makhluk yang tak ada nyawa, dia jadi manusia ataupun jin. Siapa dia? Inilah manusia dan jin ini yang ada fitrahnya. Fitrahnya apa? Fitrah itulah dia ikut Islam. Kerana Islam tu agama fitrah. Islam agama fitrah. Ada agama hari ni nak capai nirwana, nak capai cahaya yang paling tinggi, kedudukan paling tinggi, kemuliaan yang paling tinggi, tak boleh kahwin. Ada agama macam itu. Nak capai nirwana ni, kita kata kan, kemuliaan lah paling tinggi ni, tak boleh kahwin. Kalau kahwin maknanya tak mulia. Ini mengutamakan nafsu, dia kata. Tak boleh kahwin. Itu ada agama macam tu. Lepas tu ada setengah-setengah padri tak kahwin. Tak boleh kahwin, dia panggil Katolik tak kahwin. Kalau nak apa ni mulia, kena duduk seorang-seorang single sampai mati. Sampai mati single. Kita yang berpandangan macam itu pun tak ikut sunnah. Itu tak sunnah, tidak fitrah.
Manusia jadikan dari kahwin, kahwinlah. Bila mampu, kahwinlah. Bila perlu. Kahwin ni dua benda. Ni lagi sikit. Kahwin ni dua. Yang pertama sekali bila ada keperluan. Bila ada keperluan kena kahwin, kahwin. Ada keperluan. Yang kedua ada kemampuan. Kahwinlah. Ni dua benda. Jadi kita lihat lagi ni, contohnya setengah agama tak payah kahwin supaya apa? Dia dekat dengan Tuhan. Islam tak. Islam fitrah. Malahan berkahwin itu adalah merupakan sunnah. Yang mana orang berkahwin dapat 27 kali ganda pahala. Lagi banyak pahala orang kahwin daripada orang bujang. Orang bujang ni pahala tak banyak banding orang kahwin lah. Kalau sama takwanya. Jadi sebab itulah Allah gambarkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi kami menjadikan kamu itu umat yang pertengahan, maknanya mengikut fitrah manusia. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi ke atas manusia. Apa menjadi saksi ni apa? Jadi saksi ni maknanya kamu menghidupkan di dalam kehidupan kamu al-Islam. Menghidupkan dalam kehidupan kamu perjuangan Islam supaya menjadi saksi ke atas manusia. So manusia boleh melihat kamu, contoh kamu. Ini dia agama, ini ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya main-main ni. Ini memang Allah SWT yang turunkan. Dan kamu menyaksikan mereka. Dan kita membantu mereka. Dan Rasul pula menjadi saksi ke atas kamu. Dan Rasul pula menjadi saksi ke atas kita. Jadi untuk kita menunaikan amanah dan bertanggungjawab untuk kita menjadi saksi itu, maka Allah memfardukan kepada kita jihad pada jalannya. Maka jihad difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah siapa-siapa di akhir zaman yang nak melakukan amal yang paling besar. Apa amal paling besar di akhir zaman? Yang membawa manusia beruntung, allazina yaslihun idza fasadan nas. Mereka adalah orang-orang yang mengislah diri mereka. Mengislah diri mereka. Islahul aqidah, islahul ibadah, islahul akhlak. Kita memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak dan seterusnya yang lain-lain. Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang mendapat kebaikan dan islah itu keagungan dan kemuliaan tanpa jihad dan pengorbanan, maka kita hanyalah bermimpi di siang hari. Mimpi siang hari. Bukan mimpi malam. Mimpi malam ada juga, mana siang hari. Ngigau lah, ngigau. Jadi kalau kita kata saya ni nak berjaya dengan Taifah Mansurah, saya nak buat ini, saya nak buat itu, saya nak menjadi orang yang selamat di dunia akhirat, tapi kita tak nak berjuang dan tak mau berkorban, maka kita hanya bermimpi, berangan-angan lah. Sepotong syair bahasa Arab, dia kata, sesiapa yang mengejar ketinggian tanpa berpenat lelah. Siapa yang nak mengejar pada ketinggian, nak hidup mulia, nak hidup tinggi, tetapi tak mau berpenat lelah, maka dia telah mensia-siakan kerjanya dalam menuntut sesuatu yang mustahil. Nak capai sesuatu yang tinggi tapi tak mau bekerja, berpenat lelah, tak mau berkorban, maka dia sebenarnya telah mensia-siakan. Jadi amalan kita ni sia-sia. Kita beramal tapi tidak ada perjuangan, tidak ada pengorbanan, sia-sia. Maka sebab itulah pengorbanan ini dituntut oleh Allah. Tanda kita beriman dan redha Allah, wajib berkorban. Wajib. Ini korban yang udhiyah tu, korban yang sembelih lembu tu, kan, hari raya Aidul Adha itu, hari tasyrik itu korban yang sunat muakkad dalam mazhab Syafi'i. Sunat yang dituntut tiap-tiap tahun, sunat tuntut. Sunat ni bukan, walaupun dikata sunat muakkad, tapi macam hampir wajib sebenarnya. Setengah ulama kata wajib, setengah mazhab kata wajib, kita kata sunat. Jadi tuan-tuan, cuba seboleh-bolehnya buat korban. Korban udhiyah, korban lembu, kambing. Kalau tak mampu seekor lembu, satu bahagian. Satu bahagian. Kalau tak mampu satu bahagian, kan, maknanya kita ni tidak berjuang, tidak berusaha. Tapi macam mana ustaz, mahal lah sekarang ni kambing, lembu. Kambing pun tak ada duit. Macam ni, senang je. Harga kambing katakanlah, katalah kalau kambing kat luar negara, katalah RM400. Katalah RM400. Ataupun katakanlah harga satu bahagian RM400. RM500 lah katakan. RM500 katakan. Kalau kita ada 365 hari, katalah 360 hari, 5 hari rehat.
kan? Satu hari RM2, RM2, kumpul satu hari. Tahun depan cukup setahun kita ada RM600. Kalau RM300 kan, 300 hari RM600 dah boleh nak korban satu bahagian. Buat macam itulah, buat tabung. Satu ni tabung untuk udhiyah tahun depan, tabung untuk korban. Buat RM2, satu hari RM2. Kerjalah sikit. Jadi akhir tahun dapatlah buat satu bahagian. Betul kan, katakan 500 satu bahagian. Kita buatlah. Boleh tak? Boleh, insya-Allah. Itu maknanya kita berjuang bersungguh-sungguh. Ini contoh. Baik, jadi sebab itu pengorbanan di satu yang dituntut oleh Allah. Sesiapa yang nak cari redha Allah, Islam sebagai agama yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dituntut melakukan pengorbanan. Kita kena berkorban. Korban ni apa? Bersusah payah. Jihad bersusah payah. Korban kita bagi kita punya apa yang ada kat kita tu korban. Contohnya apa? Masa kita, pemikiran kita, harta kita, apalah korban. Itu korban. Jadi mengorbankan jiwa, paling tinggi sekali jiwa lah. Harta, masa, kehidupan, semua perkara itu untuk mencapai matlamat. Ini barulah kita betul berada di dalam Taifah Mansurah. Dan siapa yang nak mengikut orang yang berjaya di akhir zaman ni, dia kena ada sifat ni. Sifat ni. Sebab tu Allah SWT telah memberitahu kepada kita di dalam firman-Nya surah Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurah wal Injil wal Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Di surah Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli, Allah dah beli dah daripada orang yang beriman. Allah dah beli dah kita, jiwa mereka, harta mereka, dan yang diberi dengan apa? Syurga. Bi anna lahumul jannah, dengan syurga. Mereka berperang. Allah guna perkataan perang ni surah Taubah ni. Jadi siapa yang bertaubat, siapa yang nak jumpa Allah mesti bertaubat. Siapa yang bertaubat, maka Allah kata apa? Dia beli. Allah beli jiwa dia, diri kita dan harta kita. Bi anna lahumul jannah, dengan syurga. Maka apa mereka buat? Mereka pun yuqatiluna fi sabilillah. Mereka pun berperang. Yuqatilu, Allah guna perkataan perang. Allah bukan menggunakan perkataan bekerja, berusaha, buat kerja, buat usaha tak. Allah menggunakan yuqatilun. Maknanya Allah menggunakan perang. Perang ni apa? Maksima. Kerja yang maksima, usaha yang maksima, buat satu maksima. Bukannya dia melepaskan batuk di tangga, main-main je, hangat-hangat tai ayam. Bukan, maksima. Maka digambarkan oleh Allah SWT, yuqatiluna fi sabilillah, maka mereka pun berperang pada jalan Allah. Jadi Taifah Mansurah ni, orang-orang ni tak takut. Jadi hari ni jangan takut tuan-tuan perempuan. Sebab apa kita tak takut? Sebab mati itu dah tetap dah. Mati itu dah tetap. Kalau kita mati hari ni lah kita mati, tak boleh hari. Kalau mati minggu depan lah, yakinlah tuan-tuan, mati itu tepat, dah tetap dah. Maka mati yang terbaik, mati pada jalan Allah. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang pada jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, sampai mereka terpaksa membunuh ataupun dibunuh. Mati, membunuh ataupun dibunuh. Maknanya maksima. Maknanya maksima ni apa? Kita berjuang untuk menegakkan Allah, jalan agama Allah, sampai peringkat kita terpaksa membunuh dan dibunuh ataupun dibunuh. Itulah janji yang benar. Janji yang benar yang disebutkan oleh Allah dalam kitab Taurah, Injil dan Quran. Siapa yang menunaikan janjinya dengan Allah, maka bergembiralah. Jadi tuan-tuan, inilah hari raya. Hari raya ni bukan orang yang korban lembu, kambing, tapi lepas tu besar-besaran. Saya telah memberikan 100 ekor lembu di kawasan saya, ahli parlimen. Kawasan saya, dia pun umumkan 100 ekor lembu ni saya korbankan untuk ahli-ahli ataupun masyarakat yang ada sini. Diumumkan 100 ekor. Kemudian dia kata setiap ekor sekian-sekian, maka ni harganya sekian-sekian juta. Contohlah.
Kan, maka dia kata insya-Allah ini semua untuk rakyat. Tapi sebenarnya dia nak dedahkan untuk dia je, kan. Baik. Jadi sebut kat sini, maka kan mereka sampai peringkat berkorban, kan tak payah sebut-sebutlah, kan. Kecuali itu janji manusia. Tapi ini janji Allah. Apa janji Allah? Janji Allah ialah, kan, mereka semua itu akan diberikan syurga. Allah akan bagi syurga. Kan? Dan kemudian Allah gambarkan, Allah sebut dalam Taurat, Injil dan Al-Quran, sesiapa yang menunaikan janjinya, waman aufan, sesiapa yang menjalankan janjinya, kan? Tak maaf, siapakah yang lebih benar dalam janjinya? Iaitu Allah. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bi, maka bergembiralah kamu dengan janji yang telah kamu berikan ataupun telah kamu lakukan bersama Allah. Maka itulah kemenangan, zalikah wal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Jadi tuan-tuan, hari ini kita kena gembira, kita kena rasa seronok, tenang. Kenapa? Sebab kita nak berjanji. Apa yang kita janji? Kita nak berkorban pada jalan Allah. Siapa yang berkorban pada jalan Allah, pasti Allah ganti setiap apa yang ada pada dia. Allah ganti, Allah bagi. Jadi maknanya berjuang ni satu berita gembira. Siapa yang tidak diberikan rasa nikmat berjuang, nikmat berkorban, maka sebenarnya Allah SWT telah tarik nikmat, kan, sebagai seorang mukmin. Sebagai seorang mukmin. Kalau hari ni kita rasa bakhil, susahnya nak korban, nak infak, susah nak infak, bakhil, maka kita belum lagi merasai nikmat iman. Belum lagi. Dan kita bimbang bila benda itu tidak diproses, kita akan tewas. Maka digambarkan dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah 245 pula, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapakah yang mahu memberikan pinjaman? Yuqridullaha qardan hasanah, dengan pinjaman yang baik, iaitu dia menginfakkan hartanya, menginfakkan diri ni pada jalan Allah. Maka Allah fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya. Allah akan bayar balik dengan bayar yang berganda-ganda. Ini korban. Jadi apabila sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya Abu Darda, mendengar ayat ini, maka tersentuh hati dia. Dia pun cakap apa? Dia kata tidak ada pilihan lain untuk kita mendapatkan redha Allah ni kecuali kita infak, bersedekah harta yang paling kita kasih. Dia cakap, apa yang aku paling kasih? Kalau aku kasih dengan kebun aku, bagi kebun. Macam tu. Ini sahabat-sahabat dia menyahut panggilan. Kalau kita, apa yang kita kasih? Ini namanya kita memberi pinjaman. Allah gunakan perkataan pinjaman, walaupun sebenarnya yang itu kita, yang ada kat kita tu Allah punya. Harta tu Allah punya, tanah Allah punya, dia boleh ambil dan dia boleh bagi, dia punya. Tapi Allah menggunakan perkataan yuqridullah qardan hasanah, Allah guna perkataan pinjam. Kenapa Allah bagi perkataan pinjam? Sebab pasti Allah bagi balik. Kita berkorban pada jalan Allah, pasti Allah bayar. Pasti. Sebab tu dia guna yuqridullah qardan hasanah. Allah menggunakan perkataan pinjam. Walaupun harta tu dia punya, diri kita ni Allah punya, mata kita Allah punya, semua Allah punya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kan? Kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi, semua Allah punya. Tapi Allah gunakan bila kita berjuang, berkorban, Allah guna perkataan pinjam. Siapakah yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, qardan hasanah? Allah guna perkataan pinjam. Kenapa? Sebab Allah nak menggambarkan pada kita bahawa Allah pasti gantikan apa yang kita berikan pada jalan Allah. Allah pasti ganti. Ni confirm. Ni bukan kita kata macam kita janji dicapati, tapi tak capat-capat juga. Tak capat-capat, tak capai-capai juga. Janji ditepati. Manifesto ditepati. Tiba-tiba manifesto bukan kitab suci. Contoh kan. Ni tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Yang nak sebut sini, manusia berjanji. Boleh janji. Tapi Allah berjanji.
Jadi apabila Abu Darda radhiyallahu anhu mendengar ayat ini, dia kata apa? Wah, kalau macam gitu kan, nak dapat redha Allah ni, nak dapat sesuatu daripada Allah ni, kan kita kena sedekah, kena infak, kena korbankan harta kita, nyawa kita, fikiran kita, masa kita. Ni macam sekarang ni masa kita lah. Kenapa? Kerana Allah pasti bayar. Allah pasti bayar walaupun harta tu kita punya. Nampak ni Allah punya Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahmannya Allah, Rahimnya Allah, kan dia bayar yang dia punya. Kita bagi, dia punya dia bayar balik, kan. Dan inilah tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok ini. Sebab tu jangan risau. Miskin ke apa tak, jangan risau. Kenapa? Kerana bila kita korban, maka Allah bagi ni nak korban Odisha ni, kalau ada masa ni kita korban lah. Korban kat Palestin, mahal sikit lah Palestin. Korban dekat luar negara boleh, korban kat dalam pun boleh, kat negara kita sendiri, kan. Ini dari sudut ibadah korban, dari sudut yang kita sebut ni jihad. Jadi begitulah dalam tarbiyah yang dinikmati. Jadi sahabat-sahabat dia terus sedekah, terus infak, kan. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengorbankan seluruh harta dia. Abu Bakar peperangan Tabuk, dia bagi semua. Maka ditanya kepada dia oleh Rasul SAW, apakah yang kau tinggalkan untuk keluarga kamu? Dia kata apa? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Allah dan Rasul dia tinggalkan untuk keluarga dia. Adakah kita mendengar lepas tu Sayyidina Abu Bakar jadi miskin, muflis? Ada ke? Tak ada. Allah ganti balik. Lagi banyak kita infak, lagi banyaklah Allah ganti balik. Sebab itulah bila kita tak ada duit, kan, kita kata aku tak ada duit, kan, aku nak infak, maka aku tak infak. Kita ingat, kita sedekah ni, infak fisabilillah ni, hanya ketika ada duit baru nak infak bila ada duit. Baru nak sedekah bila ada duit. Tak, sebenarnya konsepnya bila tak ada duit tu kita infak, Allah ganti balik. Allah ganti balik. Jadi ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syuaib telah mengorbankan seluruh apa yang beliau miliki untuk menolong agama Allah. Syuaib Ar-Rummi, kan, dia nak pergi hijrah tu, dia korbankan semua sekali. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan satu ayat berkenaan dengan Syuaib ni, pengorbanan dia. Wa minan nasi man yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Wa minan nas, di kalangan manusia, yashri nafsahu batigha'a mardatillah, mereka telah mengorbankan dirinya untuk mencari keredaan Allah. Jadi sampai turun ayat pada sahabat korbankan dirinya, harta dia, sampai turun ayat Allah memuji, kan, nafsahu batigha'a mardatillah, mereka mengorbankan diri mereka untuk mendapat redha Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah amat penyantun kepada hamba-hambanya. Kita hari ni nak masuk tak ayat ni? Ada nyawa, kita korban nyawa. Ada harta, kita korban harta. Ada fikiran, kita korban fikiran. Ada ilmu contohnya. Ada tenaga, kita korban tenaga. Untuk apa? Mendapatkan redha Allah. Ini ayat ni Allah gambarkan, yang Allah turunkan bersempena dengan Syuaib Ar-Rummi. Syuaib Ar-Rummi radhiyallahu anhu. Maka Nabi pun berkata, beruntunglah perniagaan kamu wahai Syuaib, beruntunglah perniagaan kamu wahai Syuaib. Jadi kita lihat bagaimana dia telah mengorbankan harta dia, segala yang ada kepada dia. Mus'ab, pemuda yang kaya, manja, mengorbankan seluruh apa yang ada padanya, menjadi tanda bukti jihad kepada pemuda-pemuda Islam pada zamannya. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, orang kaya. Kalau dia pakai minyak wangi tu, satu batu, dua batu, orang boleh bau minyak wangi dia. Minyak wangi special, jauh orang boleh bau dah. Ni Mus'ab nak datang ni, bau minyak wangi dia sampai dulu. Kaya dia, orang yang cukup rapat dengan mak dia, manja dengan mak dia. Bila dapat Islam, dia korbankan segalanya, dia tinggalkan. Sebab apa? Mak dia tak bagi. Mak dia kata apa? Wahai Mus'ab, kalau kau tidak mahu kembali kepada agama asal, aku akan tak makan, tak minum, duduk dekat
duduk dekat padang dekat panas sehingga aku mati. Apa kata Mus'ab? Sekiranya ibu ada 100 nyawa, 100 nyawa, hidup mati, aku tak akan tinggalkan Islam dan perjuangan Islam. Mus'ab. Ni dia buktikan sampai peringkat dia kata akhirnya ibu dia tak matilah, ibu dia agak-agak beberapa hari tak tahan dia pun inilah, tapi dia tinggalkan dia punya kekayaan dia. Begitu juga dengan sahabiah yang lain, Khadijah contohnya, Ummu Salamah, Ummu Sulaim dan sebagainya lah. Jadi kita lihat hari ini bagaimana bahawa Allah SWT telah menunjukkan kepada kita contoh-contoh lahir dari tarbiyah Rasulullah SAW. Jadi sebab tu kita nak kena rasa hari ini, jangan rasa lokek. Kalau lokek tu, lawan lokek tu ialah kita bersifat dermawan, infak perjalanan Allah. Oleh sebab itu tidak ada jihad tanpa pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak ada, tanpa pengorbanan tidak ada perjuangan. Janganlah sebut kita nak bersama dengan Taifah Mansurah kalau kita hanya pentingkan diri kita seorang-seorang. Kita pentingkan keluarga kita aja. Keluarga aku je makanan, keluarga aku ada semua dia, tapi kita tak melihat kepada ummah yang ada tadi. Inilah hakikat yang mesti kita sedar. Ini hakikat. Saya sebut ni agak tinggi sikit lah kita kan, tetapi inilah dia. Kalau kita tak boleh korban banyak, tak apa, korban sikit, apa yang kita mampu, tapi ada pengorbanan yang kita buat. Dan kita melihat sesiapa yang mendakwa bahawa beliau boleh membantu Islam, berkhidmat untuk Islam, memberi saham untuk panji-panji dakwah, panji-panji tarbiyah dan jihad fisabilillah, maka tapi dia kedekut, dia bakhil, rohnya, hartanya, waktunya, setiap yang dimiliki dia rasa bakhil, susah, maka muhasabahlah, kerana sesungguhnya dia berada dalam keadaan yang jauh daripada Allah, Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu perkara yang pertama. At-tadhiyah ini ialah satu yang kalau kita tengok ini, kalau kita nak menang lah, nak bangkit lah, nak bersama dengan Al-Mahdiyin, nak bersama dengan Taifah Mansurah, maka salah satu sifatnya ialah dia boleh berkorban. Dia tidak bakhil. Dia boleh berkorban untuk bantu dakwah, tarbiyah dan jihad fisabilillah. Kena ada hal ni. Kalau tak ada yang ini, nak bagi zakat pun rasa berat je. Tak payah cakap lah Taifah Mansurah. Tak payah cakap nak islah, nak buat benda yang terbaik di akhir zaman, islah. Jangan cakap lah, sebab kita masih lagi ada tembok yang besar, bakhil dan kikir. Di antara perkara yang menenangkan hati mukmin, apakah perkara yang memberikan ketenangan pada kita ketika kita infak fisabilillah? Apa perkara yang memberi ketenangan pada kita? Iaitu yang apakah yang mendorong kita untuk berbelanja, berkorban, ialah apabila kita tahu tidak ada satu pun perkara yang kita korbankan, yang kita infak, belanjakan pada jalan Allah, melainkan semua akan digantikan oleh Allah. Semua. Allah menggunakan perkataan pinjam. Seolah-olahnya Allah pinjam dengan kita. Seolah-olahnya macam itu, walaupun yang dibagi itu milik Allah. Allah guna perkataan pinjam, maknanya Allah akan ganti balik. Jangan takut. Pasti Allah ganti. Ini janji Allah. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu wa huwa khairul raziqin. Surah Sabah ayat 39. Dan apa sahaja yang kamu sedekahkan, infak, apa sahaja yang kamu infak, apa dia kita infak. Kita mungkin tak ada duit, kita boleh tenaga, kita boleh bagi fikiran, buah fikiran, kita boleh tolong-tolong mana-mana sikit sana sikit sini kan. Kita buat apa yang boleh. Paling kurang doa, tolong doa pun. Tolong doa. Orang yang berjuang. Apa sahaja yang kamu infak, wa ma anfaqtum min syai', apa sahaja yang kamu infak, kamu sedekahkan, fa huwa yukhlifu, maka Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah yang maha, Allah tersebaik, yang maha hebat, yang terbaik dalam memberi rezeki. Ini surah As-Sabah ayat 39. Allah janji apa? Allah ganti. Ni Allah janji, bukan orang politik janji. Allah janji ni. Ini korban ni. Ini korban. Apa kita korban? Katalah kita ada sikit kecil je.
kita bagi. Allah ganti. Sebab Allah SWT gunakan perkataan pinjam, seolah-olahnya Allah pinjam daripada kita, padahal dia punya kan. Allah ganti. Ini janji Allah. Dan firman yang lain, walain qutiltum fi sabilillah aw muttum lamaghfiratun minallah wa rahmah khairun mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Ini surah Al-Imran ayat 157. Dan jika kamu mati, mati kita. Mati, semua orang mati. Semua orang mati. Atau dibunuh. Aw muttum, atau dibunuh. Kita dah duduk dalam jalan dakwah, duduk dalam tarbiyah, duduk dalam jihad. Tiba-tiba orang bunuh kita. Tangkap kita, dia pancung kita. Tangkap kita, dia seksa kita, mati. Ataupun sniper tembak dia jauh. Ataupun kan, dia kacau kereta kita, accident, mati. Ataupun dia bagi racun kat kita. Suntikan, kalau dulu suntikan light contohnya. Mati. Jika kamu mati, maknanya yang mati itu memang mati ajal. Yang kedua, dibunuh atau dibunuh oleh musuh. Pahala jalan Allah fi sabilillah, la maghfiratun minallah. Maka Allah bagi janji apa? Allah akan ampunkan dosa kamu. Warahmatun khair, warahmah, dan Allah akan memberi rahmat kepada kamu. Khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada harta yang kamu kumpulkan. Apa yang kita boleh kumpulkan kat dunia ni? Apa dia? Apa dia yang kita boleh kumpulkan? Rumah, tanah, kita boleh kumpulkan apa? Apa sahaja yang kita boleh kumpul, yang kita boleh menang, lawan perang, menang, rampas. Apa yang kita boleh kumpulkan dunia ni? Maka Allah akan bagi kepada kita yang lebih baik. Iaitu yang pertama, Allah ampunkan dosa kita. Jadi orang yang infak ni banyak diampunkan dosa. Allah banyak ampunkan dosa kita. Infak fisabilillah. Dan kemudian Allah SWT memberi rahmat. Itu lebih baik. Ampun dan rahmat Allah lebih baik daripada segala apa yang kita boleh kumpulkan dalam dunia ni. Harta kita setinggi gunung Kinabalu, sehebat gunung Kinabalu, semua emas. Kita bagi semua, kan? Ampunan Allah, rahmat Allah lebih baik daripada harta emas setinggi gunung Kinabalu tu. Ni siapa cakap? Allah sebut dalam Quran. Surah Al-Imran ayat 157. Ambil surat ni, ambil ayat ni. Kemudian setiap apa yang dibelanjakan oleh kita akan diberi balasan yang sama ataupun lebih baik. Jadi kita lihat Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 120, ayat 121. Ayat ni panjang, ya. Zalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Allah Akbar. Allah cerita detail ni. Saya baca maknalah panjang ayat ni. Apa disebut oleh Allah firman Allah ni? Yang demikian itu adalah kerana mereka tidak ditimpa kehausan, mereka tidak ditimpakan kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah. Maknanya tidaklah kehausan, kepayahan, kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula memijak satu tempat yang membangkitkan kemarahan orang kafir. Orang kafir bagi ancam kepada dia, kepung dia. Sebab apa? Dia marah ke dia sebab dia berjuang, dan tidak menimpakan satu bencana terhadap musuhnya. Ataupun musuh buat bencana kat dia, susahkan dia, boykot dia. Boykot dia. Hari ni kan banyak kena boykot. Kita mula rasa sikit boykot, kan? Kita antara golongan sedikit yang belum cocok lagi. Jadi, kan, boykot, keluarga boykot, kawan boykot, bos boykot, semua boykot. Contohnya, satu bencana yang diberikan musuh terhadap kamu, kan? Mana semua yang kita hadapilah susah, kita lapar, kita payah, kita diancam, kita mungkin diberikan bencana, perancangan jahat, dipost pergi ke hutan Borneo, elok-elok dekat Kuala Lumpur, tak nak ambil, pergi post ke hutan Borneo. Tidak ada satu pun apa yang berlaku kepada seseorang yang berada di atas jalan Allah, melainkan illa kutiba lahum bih amalun salih, melainkan Allah SWT akan tulis yang mereka buat itu amal salih. Allah akan kira. Kita lapar, kita penat, kita diancam, kita diboykot,
Apa sahaja yang kita lakukan, illa kutiba lahum bihi amalun salih. Melainkan Allah akan kira semua tu. Lapar kita, berapa jam lapar? Berapa minit lapar? Berapa payah kita nak kena berjalan, nak kena pergi apa? Kita kena transfer sampai ke hutan Borneo sana, daripada sini transfer ke sana, anak-anak kita kena kacau dan sebagainya. Illa kutiba lahum bihi amalun salih. Melainkan semuanya itu akan ditulis oleh Allah. Allah catat, Allah tulis. Bukan Allah pelupa, tak. Tapi Allah nak tunjukkan bagaimana Allah SWT amat serius. Apa pun yang kamu hadapi di atas jalan fisabilillah ini, Allah akan tulis sebagai amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan, Allah tidak sia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Tak ada satu pun yang kita korbankan, yang kita buatkan, kita lakukan pada jalan Allah, melainkan semua Allah akan balas. Ini yang memberikan ketenangan kepada orang beriman. Ini yang memberi ketenangan kepada orang beriman. Maka dia rasa, korban sikit, tolong sikit. Sikit je pun kita tolong. Tak ada satu, semua Allah tulis. Kan? Dan mereka tidak menafkahkan suatu nafkah yang kecil. Kita sedekah. Kecil je sedekah kita, tak ada apa pun. Dan tidak pula yang besar, ataupun sedekah yang banyak. Dan tidak melintasi suatu lembah. Kita pergi travelling, kita berjuang, travelling sana, travelling sini. Tengah travelling, pasang pancit contohnya. Tengah travelling berlaku kerosakan pada kereta. Kan? Tidak satu pun yang kecil, yang besar, kita melintasi suatu lembah, melainkan ditulis bagi mereka amal soleh. Allah tulis. Tidak berlaku tengah-tengah travelling, tiba-tiba tayar pancit, penat berpeluh-peluh, tiba-tiba kena bayar pula dan sebagainya. Tidak ada satu pun, melainkan bila kita buat jihad fisabilillah tadi, Allah tulis semua. Kerana Allah akan memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik. Ini janji Allah ni, ini bukan janji saya ni, janji Allah ni. Allah akan bagi yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Subhanallah, tuan-tuan. Ayat 120, 121 surah At-Taubah. Allah cerita satu-satu. Nak yakinkan kita, berkorbanlah fi sabilillah. Berkorbanlah fi sabilillah. Allah cerita satu-satu ni. Tak malu ke kita? Seolah-olahnya macam kita ni berkira dengan korban kita. Kita berkira dengan Allah. Ya Allah, aku dah belanja RM100, 1 sen. Ya Allah, nak pergi sana. Ya Allah, aku dah belanja sekian-sekian. Ya Allah, seolah-olahnya kita berkira. Ya Allah, orang tu boykot aku. Ya Allah, orang ni boykot aku. Ya Allah, aku kena pindah pergi ke Borneo. Satu-satu. Seolah-olahnya kita berkira dengan pengorbanan kita. Tak. Allah tulis. Allah sebut satu-satu. Allah sebut satu-satu. Kenapa Allah sebut satu-satu? Kerana Allah nak menambahkan kepada kita keyakinan kita, confident kita, ketenangan kepada kita. Kamu susah ke? Kamu terancam ke? Kamu ada infak kecil je infak. Banyak ke? Kan? Kamu kena boykot ke? Kamu kena apa? Semua. Itu semua pengorbanan. At-tadhiyah. Pengorbanan pada jalan Allah. Allah tulis kutiba. Allah tulis sebagai amal soleh. Dan Allah akan balas dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita korbankan. Ini subhanallah. Jadi setiap yang kita lakukan, yang kita bantu kita mengulurkan bantuan, kita lapar, kita dahaga, kita sakit, kita penat, kena boykot. Ni sekarang kena boykot. Kan, orang hina kita kena hina, kena fitnah, kena umpat, macam-macam kena. Setiap langkah yang duduk di atas jalan dakwah, tarbiyah dan jihad ini menimbulkan kemarahan kepada orang kafir, kepada kita, taghut, dan buat bencana kepada kita. Dan semua yang kita lakukan itu tidak akan dipersia-siakan. Allah menjamin. Allah jamin. Ini bukan manusia yang jamin. Allah jamin tidak akan disia-siakan. Inilah
perkara yang memberikan ketenangan kepada para sahabat Nabi. Teruk sahabat Nabi kena ketuk kepala, kena Sumayyah sampai disula. Ada dicocok dengan kayu ataupun besi, tak kira apa, dengan tombak. Dicocok daripada kemaluan dia, dicocok sampai ke tengkuk dia, cocok. Bunuh Sumayyah, mati dalam keadaan yang mengerikan. Dicocok daripada kemaluan dia, farash dia tu, dicocok sampai masuk, sampai ke atas Sumayyah. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu disiksa di atas padang pasir. Sebutlah apa siksaan, semua ada. Belakang Bilal ni terbakar. Lama sangat baring atas padang pasir yang panas, terbakar. Dia punya kulit belakang ni, dia punya apa ni, saya kata belakang badan ni mengerutu seperti dibakar. Sebab panas sangat duduk di atas padang pasir. Diseret, dipijak, diletakkan batu di atas dada dia, berat sampai tak boleh bernafas. Bayangkan, tak boleh bernafas. Sikit nak bernafas tak boleh. Bilal kena hentak, kena pukul, kena tendang, kena ludah, kena hina. Dia punya badan terbakar, badan dia belakang. Dan disiksa teruk. Sumayyah sampai mati. Yasir mati, dibunuh. Allah gambarkan apa? Allah jamin tidak ada satu pun yang terlepas daripada ditulis oleh Allah, daripada dibayar. Allah guna perkataan dibayar, pinjaman. Seperti innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah SWT membeli diri, harta orang beriman itu dengan syurga. Tak ada satu pun. Sebab tu tuan-tuan perempuan, hari ni kita berkorban. Susahlah sikit, berdepan dengan ancaman-ancaman, paksaan-paksaan. Kita berhadapan dengan kesusahan-kesusahan. Macam-macam kita berdepan, kan? Jangan bimbang. Allah kira semua. Semua Allah kira. Ini bukan manusia janji, Allah janji. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawra wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Subhanallah. Tak tersentuh kan kita ayat ni, tuan-tuan? Sesungguhnya Allah telah membeli, Allah telah beli daripada orang beriman itu diri mereka, jiwa mereka, kesihatan mereka, ketakutan mereka, perasaan mereka yang gusar, perasaan mereka yang takut kena boikot. Allah beli diri mereka dan harta mereka dengan syurga. Maka mereka pun berperang pada jalan Allah. Maka mereka pun terpaksa membunuh dan dibunuh. Yang demikian itu adalah merupakan janji Allah yang telah ditulis di dalam kitab Taurat, Injil dan Quran. Siapa lagi yang lebih benar daripada janji Allah? Itulah kejayaan yang paling agung sekali. Ini korban. Sebab itu pada hari ini kita kena faham konsep korban ni. Korban ni sebenarnya bukan hanya sekat sembelih lembu, tapi takwa yang ada dalam diri kita. Takwa yang ada pada dalam diri kita. Iman yang ada dalam diri kita. Mungkin kita bagi sikit aja, tak banyak. Tapi semua Allah kira. Semua Allah kira. Jadi ini perkara yang penting. Jadi apakah yang membina kekuatan untuk berkorban ni, tuan-tuan? Apa yang menjadikan kita kuat untuk berkorban? Tidak lain ialah janji Allah. Janji Allah. Jadi insya-Allah esok kita akan sambung. Apa yang kita nak sambung esok ni? Kita sambung bagaimana kita nak memproses korban, boleh berkorban. Tidak lain tidak bukan yang kita nak memantapkan al-iman, memantapkan iman kita, dan kemudian kita nak tengok di mana tahap iman kita. Dan selepas itu insya-Allah mudah-mudahan kita akan tengok sikit
Kan? Apa jadi pada mereka yang tak nak berkorban? Mereka yang tak mau berkorban ni apa jadi kat dia? Dia kata dia Islam, dia kata dia beriman, dia kata dia nak bersama Taifah Mansurah, dia kata dia nak jadi orang yang berjaya dunia akhirat, nak lawan Dajjal ni, nak bersama-sama dengan Al-Mahdiyin, kan? Tapi tak mau. Apa jadi kat dia? Apa akan berlaku kepada mereka yang tidak mahu berkorban? InsyaAllah kita akan bincang besok. InsyaAllah ni masa dah sejam ni. InsyaAllah kita akan sambung esok. Mudah-mudahan Allah buka pada hati kita, fikiran kita untuk faham bahawa sebenarnya kan, korban itu satu nikmat. Berkorban pada jalan Allah, bersusah payah pada jalan Allah. Kita dah lah susah, duit tak banyak pun, tapi kita korban lagi. Kita tak banyak pun, badan kita tak sihat, badan kita bukan sihat pun, tapi kita gunakan tubuh badan kita bantu agama Allah. Kita tak sihat, kita tak kuat, kita tak ada tenaga, dan tak ada orang ramai, orang tak bersama kita, semua orang boykot, tinggalkan kita kan. Kita macam rasa kita seorang-seorang, kita pun susah payah berhadapan dengan kesusahan. Itulah korban, pengorbanan. Jadi apabila kita berkorban, Allah jamin dia akan ganti. Allah jamin. Allah, ini gembira. Jadi korban satu nikmat. Satu nikmat. Kita letih tidur malam sebab kita siangnya kita banyak bantu Islam. Malam tu letih tidur, berdengkur-dengkur tidur. Kan? Bunyi-bunyi sampai isteri tak boleh tidur. Kenapa? Kuat sangat dengkur. Ataupun sakit-sakit badan kita, gerak sana gerak sini, tak mampu, tapi buat juga. Ataupun kita tak ada duit, infak juga. Allahu Akbar. Nikmat berkorban. Allah bagi campak nikmat berkorban. Tadhiyah, Allah campakkan nikmat. Itulah satu kesempurnaan. Kesempurnaan. Yang mana kesempurnaan itu adalah satu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebab kita berkorban juga. Kita berkorban untuk anak-anak, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk bangsa. Tapi adakah kita berkorban kerana Allah, pada jalan Allah? Kalau berkorban pada jalan Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah pilih kita. Jadi mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang berjuang dan berkorban. Dan mudah-mudahanlah kita ni banyak salah, banyak lemah, kita ni banyak dosa, kita ni jahil, banyak kekurangan. Tapi bila Allah pilih itu, syukur sangat kita ke Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Walaupun aku ni banyak kelemahan, banyak kejahatan, banyak kehinaan, tapi kau pilih juga untuk masuk atas jalan Islam, perjuangan Islam, jalan untuk berkorban, bagi peluang berkorban. Alhamdulillah. Kita rendah diri ke Allah. Kita rendah diri ke Allah. Dan selepas tu kita sentiasa meningkatkan perjuangan kita. Sebab tu jangan takut tuan-tuan. Saya dapat soalan-soalan daripada kawan-kawan kita kan, macam mana ni Ustaz, kami dah kena boykot dah ni. Kena boykot. Kenapa kena boykot? Semua orang ambil, saya tak ambil. Semua orang buat, saya tak buat. Yang orang buat tu kan benda-benda yang tak sepatutnya lah. Semua orang buat, saya tak buat. Kena boykot. Ya Allah, ada seorang ni kena transfer daripada elok-elok tempat dekat kampung, kena transfer jauh, masuk ke hutan hulu sana. Tapi tak mau juga hulu. Ada seorang yang terpaksa berhenti kerja. Elok-elok kerja gaji 4 angka, 5 angka, berhenti kerja. Kenapa? Tak mau. Tak mau syubhat. Tak mau syubhat. Jadi korban. Korban kerja, korban kehidupan yang mewah, korban kita, perasaan kita diancam, diboykot, macam-macam, dipaksa, kita korban. Maka tidak ada satu pun yang kita lakukan itu melainkan Allah tulis sebagai pinjaman yang Allah akan ganti balik. Maknanya lagi besar pengorbanan kita, lagi besarlah gantinya, lagi besarlah bayaran Allah tu. Hatta sehinggalah kepada nyawa. Tiba-tiba orang buat bencana kat kita. Orang buat bencana kat kita, dirosakkan kereta kita, aksiden kita.
Dihantar sniper, tembak dari jauh, tembak mati kita. Dia sekat anak-anak kita, dia sekat keluarga kita, macam-macam. Ini peringkat maksimal lah kan, sampai macam itu. Tapi kita sabar, kita cari redha Allah. Itu nikmat, sebenarnya satu nikmat. Ini yang kita nak kena rasa. Jadi mudah-mudahan Allah pilih kita lah untuk bersama-sama dengan orang yang boleh berjuang dan boleh berkorban. InsyaAllah besok kita akan sambung bagaimana kita nak membina perasaan berkorban tadi, apakah sebenarnya yang kena ada pada kita. Dan insyaAllah kita akan bincang sikit tajuk apa berlaku kalau kita tak berkorban. Kalau kita tak mau berkorban, bakhil, kikir, apa akan berlaku pada kita tuan-tuan, ancaman Allah. Kita akan bincang besok insyaAllah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Wa'azik Allahumma rabitataha wa adimuttaha wa ahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان وجمل التواكل عليك وأنت على شهادة في سبيلك يا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. يا الله يا حي يا قيوم يا قهار يا جبار يا وهاب يا رزاق. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المهديين يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرب. اللهم إنا نسألك لسانا رتيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. Banyakkan doa tuan-tuan, ini bulan di 10 awal Zulhijjah. Banyakkan doa, banyakkan amal soleh di antara hari-hari barakah. Hidupkan malam. Malam hidupkan dengan tahajud, taubat, tasbih dan sebagainya. Ini malam-malam yang hari-hari yang barakah, hari barakah. Kita nak pergi haji tak boleh, nak berumrah tak boleh. Kita ada di negara kita. Kita di Skype. Allah, kita ambil peluang. Kita siapkan diri untuk hari wukuf nanti, siapkan untuk puasa. InsyaAllah, ni ada 10 hari kita cuba banyakkan amalan kita, tinggalkan maksiat, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.